Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul Core Ability pada kali ini ialah M03, Kemahiran Kepimpinan. Terdapat 6 sub-modul Core Ability di bawah kemahiran kepimpinan. Pertama, kaunseling di tempat kerja. Kedua, tanggungjawab dan kuasa. Ketiga, kebolehan kerja berpasukan. Keempat, pengawalan emosi di tempat kerja. Kelima, pengetahuan kerja dan kehendak pelanggan. Keenam, penyampaian hasil kerja. Isi kandungan slide. Tujuan dan pengenalan. 1. Kemahiran komunikasi. 2. Kelakuan beretika. 3. Kemahiran melatih. 4. Kesedaran budaya. Dan 5. Kebolehan kaunseling. Kertas penerangan sub-modul 1 adalah bertujuan untuk memberi kefahaman dan pengetahuan kepada pelatih mengenai keperluan kaunseling, perbezaan tabiat peribadi dan budaya, kelakuan yang beretika dipamerkan dan sesi kaunseling. Pengenalan. Kaunseling adalah satu cara percakapan terapi yang membolehkan seseorang untuk bercakap tentang masalah dan perasaan mereka dalam suasana yang confidential dan boleh diharapkan. Seorang kaunselor akan dilatih untuk mendengar dengan empati dan boleh dipercayai. Peranan dan kemahiran kaunseling seorang kaunselor sangat penting untuk menentukan keberkesanan tugasnya. Di tempat kerja, kaunseling sering dijalankan oleh profesional yang berkelayakan. Walau bagaimanapun, penilaian yang baik harus membangunkan kemahiran melatih dan kebolehan kaunseling dan menggunakannya dalam semua situasi untuk memberi nasihat kepada rakan-rakan atau orang bawahan. Kemahiran melatih yang baik dan kebolehan kaunseling membantu mewujudkan budaya penyayang dalam pasukan dan hubungan baik di antara pemimpin dan ahli-ahli kumpulan, dan akan meningkatkan lagi kemajuan dan prestasi pasukan. Kemahiran komunikasi. Memang jelas bahawa kemahiran berkomunikasi adalah sangat mustahak bagi kaunselor. Ia termasuklah mendengar secara aktif, penjelasan, renungan dan kemahiran menyoal yang berkesan. Gaya komunikasi yang anda perlu amalkan semasa sesi kaunseling adalah komunikasi empati. Berkomunikasi empati mempunyai kapasiti untuk memahami pengalaman unik orang lain dan bertindak balas kepada mereka dengan berkesan. Beberapa elemen penting komunikasi empati adalah seperti berikut. Tanya soalan-soalan terbuka yang mengundangkan jawapan lebih mendalam, bukan soalan ya ataupun tidak. Contohnya, beritahu saya lebih lanjut mengapa ia penting kepada anda. Ini akan membolehkan anda menerokai isu tersebut bersama dengan orang yang anda kaunseling. 2. Beri sepenuh perhatian anda kepada orang yang dikaunseling. Dengan tenang, beri sepenuh perhatian anda kepada orang yang dikaunseling dan biar cerita terungkap. Elakkan godaan untuk mengesyorkan penyelesaian segera atau memberitahu kesalahan mereka walaupun ia sangat jelas kepada anda. 3. Bertegaslah dengan orang yang anda kaunseling. Orang yang anda kaunseling sering akan membantu atau cuba menukar cerita apabila topik itu menjadi tidak selesa. Anda perlu tunjukkan dan menekan bahawa ia sangat penting untuk meneruskan topik tersebut. Tiada kesasaraan atau keuntungan. 4. Jadi pendengar yang tekun. Anda haruslah berusaha untuk mendengar sebanyak 80% dari sesi tersebut
dan bercakap hanya 20% daripada sesi tersebut. Pendengar yang tekun bermakna anda tidak membiarkan fikiran anda merayau-rayau di luar apabila orang itu sedang bercakap, atau sudah memikirkan jawapan anda, atau anda mendengar beberapa bahagian dan menapis apa yang anda tidak suka dengar berdasarkan prasangka pribadi anda. Kelima, mengamalkan tingkah laku seperti mengakui pembicara dengan mengangguk-angguk dan sentuhan mata. Pendengar tekun mengamalkan tingkah laku seperti mengakui pembicara dengan mengangguk-angguk dan sentuhan mata, dan merumuskan apa yang anda dengar dan meminta pengesahan untuk memastikan anda benar-benar faham situasi tersebut. Kelakuan beretika. Kelakuan beretika boleh dikatakan sebagai tindakan seseorang terhadap masyarakat dan individu dengan berfikir perkara-perkara yang mempunyai nilai-nilai baik secara tetap. Kelakuan beretika cenderung untuk menjadi seseorang yang baik serta menunjukkan sifat-sifat menghormati prinsip-prinsip moral utama seperti kejujuran, keadilan, kesaksamaan, maruah, kepelbagaian dan hak-hak individu. Seorang kaunselor akan menghadapi pelbagai perbezaan budaya dan peribadi. Sebelum sesi kaunseling, kaunselor hendaklah kenal pasti perbezaan budaya dan peribadi orang yang akan dikaunselingkan terlebih dahulu, supaya sesi kaunseling dapat dilaksanakan dengan kaedah tersendiri dan berjaya. Dengan kebolehan kaunseling dan kemahiran komunikasi yang betul, anda sudah bersedia untuk menjalankan satu sesi kaunseling. Di bawah kemahiran melatih. Kemahiran melatih ini menyenaraikan apa yang sepatutnya terdapat dalam sesi kaunseling. Terdapat 4 langkah sesi kaunseling. Langkah pertama, kenal pasti keperluan. Langkah kedua, bersedia untuk kaunseling. Langkah ketiga, mengendalikan sesi kaunseling. Dan langkah keempat, susulan. Kenal pasti keperluan. Ia adalah apabila anda membuat keputusan sama ada anda adalah orang yang paling tepat untuk menjadi kaunselor ataupun wakil kepada rakan sebaya anda. Bersedia untuk kaunseling. Langkah kedua, pilih tempat yang sesuai, mewujudkan suasana yang betul, nyatakan komponen sesi kaunseling, menyatakan hasil yang diingini daripada sesi kaunseling tersebut, dan menyatakan bagaimana anda melaksanakan sesi kaunseling tersebut. Langkah ketiga, mengendalikan sesi kaunseling. Mulakan sesi dengan membincangkan isunya, apa yang menyebabkan puncanya berlaku, apa emosi yang dia alami, apakah harapan dia dan keutamaannya. Membangunkan plan tindakan, merakam dan menutup sesi. Langkah keempat, susulan. Perbincangan penyelesaian yang mungkin, ia adalah yang terbaik untuk membolehkan pekerja itu mengetahuinya, tetapi anda boleh buat cadangan. Pengambilan penyelesaian terbaik dan hasil plan tindakan. Sekali lagi, beri kaunseling mengetahui dan anda pastikan mereka berada dalam parameter yang munasabah. Bersetuju untuk membuat masuk bantuan lain atau naik ke peringkat seterusnya jika komitmen bersama plan tindakan termasuk apa yang anda akan lakukan. Dan bersetuju. Kesedaran budaya.
Perlu sedar bahawa jantina, bangsa dan gaya peribadi boleh memainkan peranan semasa anda boleh menjadi kaunselor yang berkesan, sama ada anda boleh menjadi seorang kaunselor yang berkesan ataupun tidak. Seorang wanita tidak mestinya perlu diberi kaunseling oleh seorang wanita, atau kedua-duanya mesti dari bangsa yang sama. Kebiasaannya, ia akan membantu seorang pekerja bercakap dengan seorang dari latar belakang yang berbeza, yang memungkinkan dapat melihat isu itu dari perspektif yang baru atau mempunyai penyelesaian terbaru. Keputusan ini perlu dinilai berdasarkan kes demi kes. Apabila sesi kaunseling seseorang dari latar belakang berbeza, maka hendaklah lebih berhati-hati untuk memahami konteks kehidupan mereka dan lebih berhati-hati memeriksa prasangka anda sendiri dan sikap berat sebelah. Kaunselor terbaik akan dapat meletakkan dirinya ke dalam situasi orang yang sedang dikaunseling dan akan dapat melatih rasa hormat dan empati pada sesiapa saja dari mana-mana latar belakang. Kebolehan kaunseling. Kemahiran kaunseling adalah kemahiran insaniah tertentu yang anda perlu semai dalam usaha untuk menjadi kaunselor yang berkesan apabila diperlukan. Anda boleh fikirkan mereka sebagai prasyarat untuk memula dan meneruskan sesi kaunseling. Ada 5 asas untuk menjadikan seorang kaunselor yang baik. Pertama, berupaya untuk membina hubungan kepercayaan. Kedua, jika anda dan dia tidak dapat menyesuaikan diri, perlu mewakilkan kepada rakan sebaya yang lain. Ketiga, komited kepada pemahaman dan benar-benar menolong orang yang sedang dikaunseling. Keempat, mempunyai kecerdasan emosi. Dan yang kelima, berperanan sebagai seorang model yang berkesan. Contoh model yang berkesan. Anda tidak boleh menasihati seseorang untuk mengambil perkara yang positif jika anda sendiri sentiasa negatif. Fikirlah, pamerkan tingkah laku yang baik yang anda ajarkan kepada orang lain. Orang awam tidak mempercayai seseorang yang tidak kelihatan tulen. Kecerdasan emosi. Ini bermakna anda boleh memahami emosi yang berbeza yang anda sedang perhati, mengawal mereka dan menggunakan maklumat untuk mengenai emosi dan untuk membimbing sesi kaunseling. Komited kepada pemahaman dan benar-benar menolong orang yang dikaunseling. Ini bermakna anda perlu berupaya untuk mendengar tanpa menghakimi atau mengkritik dan mengekalkan minda terbuka sehingga anda mempunyai semua fakta, memahami emosi beliau dan memahami keseluruhan konteks masalah. Jangan terus berusaha ke arah penyelesaian sehingga anda telah melakukan semua. Jangan berpura-pura yang anda telah mempercayai penyelesaian tetapi sebenarnya tidak, dan adalah lebih baik untuk meminta pertolongan. Berupaya untuk membina hubungan kepercayaan. Jika anda dan dia tidak dapat menyesuaikan diri, maka anda bukanlah orang yang tepat untuk memberi dia kaunseling dan anda mungkin perlu mewakilkan kepada rakan yang lain.
Sekian, terima kasih. Berakhirlah sesi penerangan sub modul 1. Sekarang kita masuk ke sesi ulang kaji. Ingat daripada apa yang telah saya sampaikan tadi. Satu, kaunseling adalah untuk membantu orang untuk meneroka perasaan dan emosi. Dua, amalan yang baik dalam proses kaunseling ialah lebih banyak mendengar dari bercakap. Terdapat 3 ciri untuk menjadi seorang kaunselor: dipercayai dan komited, mempunyai emosi yang baik dan boleh menjadi contoh. 4, 2 kemahiran penting untuk menjadi seorang kaunselor, iaitu kemahiran berkomunikasi dan kejurulatihan. 5, terdapat 4 elemen utama yang penting dalam komunikasi kaunseling. 1, beri penuh perhatian. 2, bertegas. 3, jadi pendengar yang tekun. Dan 4, respon seperti mengakui pembicara. 6, 4 bahagian dalam sesi kaunseling. Pertama, kena pasti keperluan. Kedua, bersedia untuk kaunseling. Ketiga, mengendalikan sesi kaunseling. Dan keempat, susulan. 7, kaunselor yang terbaik akan dapat meletakkan dirinya dalam tempat orang yang mereka sedang kaunseling, supaya faham konteks kehidupan dan latar belakang mereka dan dapat melatih rasa hormat dan empati. 5 kebalian asas yang perlu ada pada seorang kaunselor: berupaya membina hubungan kepercayaan, boleh menyesuaikan diri mengikut keadaan, komited pemahaman, mempunyai kecerdasan emosi dan berperanan sebagai model yang berkesan. Kertas tugasan. Kertas tugasan sub modul 1 terdapat 8 soalan dengan 20 markah. Soalan pertama, apakah kaunseling? A, kaunseling hanya boleh dilakukan profesional. B, kaunseling membantu orang untuk meneroka perasaan dan emosi. C, kaunselor perlu mendengar dengan simpati dan empati. D, letakkan diri mereka dalam keadaan kaunselor. Soalan nombor 2, apakah amalan yang baik dalam proses kaunseling? A, lebih bercakap daripada mendengar. B, lebih mendengar daripada bercakap. C, jangan tegas dengan keputusan anda. D, tanya soalan betul atau salah sahaja. 3, apakah ciri-ciri seorang kaunselor? Dipercayai dan komited, mempunyai emosi yang bijak, boleh menjadi contoh, mengawal emosi pelanggan. A, 1, 2 dan 3. B, 1, 2, 3 dan 4. C, 2, 3 dan 4. D, 1, 2, 3 dan 4. Soalan nombor 4, kemahiran penting untuk seorang kaunselor ialah 2 kemahiran penting. Soalan nombor 5, nyatakan elemen utama yang penting dalam komunikasi kaunseling. Soalan ke-6, nyatakan bahagian-bahagian dalam sesi kaunseling. Soalan ke-7, mengapakah kaunselor yang terbaik akan dapat meletakkan dirinya ke dalam tempat orang yang mereka sedang kaunseling. Soalan ke-8, namakan 5 kebalian asas yang anda perlu yang perlu ada pada seorang kaunselor. Sekian, semoga anda semua berjaya menyelesaikan kertas tugasan ini. Terima kasih. Bertemu lagi dalam sub modul kedua.